Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala juga kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sampai kita pada pagi ini memilih untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita solat berjemaah, untuk kita menghadiri majlis ilmu, mendengar kalamullah, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada malam pagi ini kita menggunakan kitab Hisnul Muslim, perisai Muslim. Yang mana buku ni buku yang kecil. Dia mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa dan zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada banyak zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa para nabi dan semisalnya, sehingga kan pada hakikatnya kita tak memerlukan kepada doa-doa atau zikir-zikir yang direka-reka oleh manusia yang lain. Sebab insya-Allah nanti kalau kita buka kitab Hisnul Muslim atau kitab-kitab lain yang mana para ulama mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahawa masih banyak lagi doa-doa dan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum lagi kita amalkan. Bahkan bukan sekadar belum amal, bahkan boleh jadi kita pun tak tahu tentang doa-doa tersebut. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, sangatlah mendukacitakan apabila kita memilih untuk menyebarkan atau mengamalkan atau mempopularkan doa-doa yang direka-reka oleh manusia. Sudah pasti lafaz doa, sudah pasti lafaz zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lafaz yang terbaik. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW tidak akan mengamalkan kecuali yang terbaik. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini kita akan masuk bab yang pertama, iaitu berkaitan dengan doa dan zikir apabila kita bangun daripada tidur. Dan kita akan melihat apakah huraian, apakah maksud doa-doa yang kita dah biasa baca dah tu. Cuma kita nak tahu apakah maksud dia dan apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada doa dan zikir tersebut. Sebelum tu kita lihat dahulu tentang keutamaan zikir. Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, nescaya aku akan mengingatimu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu kufur. Surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingatinya. Ingatlah aku. Lalu kata Allah, apa yang akan berlaku bila kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Maka aku akan mengingatimu. Maka pengarang kitab Syarah Hisnul Muslim menyatakan, ayat ini bermaksud, ingatlah aku dengan melakukan ketaatan, nescaya aku akan mengingati kamu dengan aku memberikan keampunan kepada kamu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kita berzikir kepada Allah? Ayat ini Allah guna perkataan zikir, fazkuruni. Dia fi'il amar.
Dia suruhan. Uzkur, ingatlah. Daripada perkataan zikrun. Jadi, bagaimana cara mengingati Allah? Adakah semata-mata dengan kita melafazkan tasbih subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Jadi kata penyusun kitab Syarah Hisnul Muslim, ingatlah aku dengan cara melakukan ketaatan. Maksudnya segala ketaatan yang kita lakukan kepada Allah itu juga dikira sebagai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan mengingati kita. Ingat, Allah mengingati kita. Dia bukan maksud ingat kata lawan dia lupa. Lupa ni macam kita tak teringat sesuatu. Maha suci Allah. Allah tak ada sifat lupa. Tetapi maksud di sini ialah Allah akan memelihara kita. Allah akan memberi balasan kepada kita. Kita dalam bahasa Melayu pun kita penggunaan perkataan ingat tu pun kita guna dalam dua konteks kan. Begitu juga lupa. Lupa kita boleh faham satu, memang kita tak ingat langsung orang tersebut. Kan? Yang kedua, lupa juga bermaksud kita memang macam abaikan orang tu. Kita bukan tak ingat tentang dia, kita abaikan dia. Contoh kita kata, dia dah lupakan aku dah. Bukan maksudnya dia tak ingat nama kita apa. Dia dah lupakan kita tu, maksudnya dia dah macam tinggalkan kita dah. Tak rapat dah dengan kita. Jadi begitu juga dalam konteks ayat ni. Allah kata, ingatilah aku akan mengingati kamu. Maksudnya Allah akan jaga kita, Allah akan bagi rahmat kepada kita, beri keampunan kepada kita. Kemudian Allah kata, washkuruli, dan ingat dan bersyukurlah kepada aku, berterima kasihlah kepada aku, jangan kamu kufur. Jangan kamu kufur. Sesiapa yang mengingati Allah dengan melakukan ketaatan, Allah akan mengingatinya dengan kebaikan. Dia semisal dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, ihfazillah yahfazka. Ingatlah Allah, peliharalah Allah, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah, jagalah Allah, peliharalah Allah, yahfazka, nescaya Allah akan jaga kamu. Maksudnya apa? Jagalah hak-hak Allah, tunaikan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan menjaga kamu. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam menerangkan tentang penjagaan Allah ni maksud dia apa. Pertama, penjagaan Allah ni dalam maksud Allah memelihara kita daripada buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kita boleh ingat satu hadis qudsi yang berkaitan sesiapa yang memerangi para wali Allah, yang mana disebutkan di hujung hadis tersebut, sesiapa yang dia buat perkara wajib, kemudian dia buat perkara sunat, Allah akan mencintai dia. Dan bila Allah mencintai dia, Allah akan menjadi pendengaran dia, Allah akan menjadi penglihatan dia, Allah akan jadi tangan yang mana dia memegang dengannya. Maksudnya apa? Allah akan jaga mata dia, Allah akan jaga telinga dia, Allah akan jaga tangan dia, Allah akan jaga kaki dia daripada apa? Daripada buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Jadi nak dapatkan penjagaan Allah dengan kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat hadis ni tuan-tuan, ihfazillah. Boleh tak ikut saya baca? Boleh, pendek je hadis ni. Ihfazillah yahfazka. Sekali, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Pendek je hadis ni tuan-tuan. Kita boleh ajar ke anak kita, bagi dia hafal dan kita hurai kat dia. Jadi itu penjagaan pertama, Allah jaga kita daripada buat maksiat. Yang kedua, Allah jaga keselamatan kita. Ibn Rajab beritahu, bila kita tunaikan hak Allah, antara balasan yang kita dapat selain daripada pahala, Allah jaga keselamatan kita, kesihatan kita, tubuh badan kita, kehidupan kita. Yang ketiga, penjagaan itu juga melibatkan ahli keluarga kita. Allah akan jaga keluarga kita. Jadi tuan-tuan, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, jaga ahli keluarga kita, dan pastinya nak jaga sampai kita masuk syurga, kita buatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kata pengarang kitab ini,
Ayat ini juga bermaksud, ingatlah aku di saat kamu bahagia, nescaya aku akan mengingati kamu pada saat kamu dalam kesusahan. Semisal dengan sebuah hadis Nabi SAW, ingat Allah ketika kita senang, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat ketika kita susah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni waktu senang kita leka, bila sakit baru kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita tak ada masalah, kita leka, gembira, seronok. Bila kita diuji dengan kesusahan, baru kita nak ingat Allah. Tak apa, baguslah macam tu. Maksudnya waktu sakit, waktu susah, kita ingat Allah. Alhamdulillah, ada orang, dia ditimpa kesusahan, ditimpa ujian, dia terus kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Tetapi yang paling baik ialah waktu kita senang, itu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dapat nikmat, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41 kata Allah, Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita banyak mengingati Allah. Sama ada dengan hati kita, dengan lisan kita, lidah kita menuturkan pujian pada Allah, ataupun dengan perbuatan anggota tubuh badan kita dengan kita buat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Yakni ingatlah Allah dengan ucapan lisan dan ingatlah Allah pada setiap keadaan. Ini kerana kata pengarang, seseorang itu tidaklah terlepas daripada dua keadaan, sama ada dia berada dalam ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah. Oh, pelik. Dia kata kita kena ingat Allah sama ada ketika kita buat ketaatan atau buat maksiat. Apa maksud dia? Dia kata lagi, manusia sentiasa dalam dua keadaan, sama ada dia taat atau buat maksiat, dia dalam kesenangan atau kesusahan. Jadi apabila seseorang berada dalam ketaatan, dia hendaklah sentiasa mengingati Allah supaya dia tetap dan istiqamah melakukan perbuatan taat itu dengan penuh keikhlasan. Jadi kita buat benda baik, kita mesti ingat Allah juga supaya kita istiqamah dan ikhlas. Dan dia juga hendaklah selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amalannya diterima dan dia mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bila kita buat ketaatan pada Allah, kita buat benda-benda baik, kita ingat Allah, kita minta pada Allah, ya Allah terimalah amalanku. Itu yang setiap pagi lepas solat subuh kita baca apa tuan-tuan? Kita dah hafal doa gitu? Ingat tak doa saya ajar gitu? Doa lepas subuh kita baca. Tak ingat tak apa, kita ulang pagi ni. Boleh puan-puan? Ikut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ni daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia menceritakan Nabi SAW baca doa ni selepas solat subuh. Maksud dia apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada kamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang bagi faedah kat diri kita, bukan ilmu yang kita belajar buang masa je, atau lagi teruk ilmu yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu permintaan kita pertama, tuan-tuan, bangun pagi kita baca doa ni. Warizqan tayyibah, dan rezeki yang baik kita minta ke Allah, ya Allah bagi aku rezeki yang baik, rezeki yang diberkati, rezeki yang cukup, halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jadi kita semua nak amalan kita diterima. Sebab tu kita setiap hari kena minta, ya Allah terima amalan kita. Begitu juga kita minta pada Allah agar kita dikurniakan hidayah untuk kita istiqamah berterusan atas ketaatan. Sebab tu setiap kali solat kita baca surah Al-Fatihah, kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Kita baca dalam solat, kita bukan tengah sesat, kita tengah solat, tapi kenapa kita ketika solat tu kita minta lagi Allah tunjukkan kita jalan yang lurus supaya kita tidak terpesong lepas tu. Sebab hati ni tuan-tuan, dia berbolak-balik. Sebab tu antara doa yang Nabi SAW baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Qalbun tu hati kan dalam bahasa Arab. Dia datang daripada perkataan qallaba. Qallaba tu macam orang kata terbolak-balik, bertukar-tukar, kejap atas kejap bawah, kejap atas kejap bawah. Kan kalau benda sfera dia berpusing-pusing kan, bola tu kan. Macam tu hati manusia. Jadi Nabi SAW minta, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agamamu. Nabi SAW minta istiqamah. Sama juga bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, bukan bermaksud ketika solat tu kita dalam kesesatan, tapi kita minta, ya Allah, tetapkan aku di atas jalan yang lurus ni. Berapa ramai daripada manusia yang hari ini beriman tapi na'udzubillah min zalik, kemudian hari dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan hari kita dengan solat subuh, pagi-pagi kita solat subuh, mula dengan ketaatan. Tapi pada waktu siang kita buat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hari kita rajin beribadah, ada hari kita sangat takut nak buat dosa, tetapi ada hari yang lain kita berubah. Kita jadi manusia yang melakukan kemaksiatan pada Allah sebab hati kita berubah-ubah. Iman ni dia bukan satu benda yang sentiasa sama je level dia. Dia naik, dia turun, naik, turun. Jadi sebab tu kita minta Allah jaga hati kita. Dan apabila dia berada dalam kemaksiatan, dia juga hendaklah mengingati Allah Subhanahu wa taala serta memohon kepadanya dengan bertaubat dan meminta ampun. Bukan hanya ketika buat benda taat, waktu buat maksiat pun kena ingat Allah. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita masih ingat Allah, kita peluang untuk taubat itu besar. Sebab kita bila teringat ke Allah, kita kata, aku berdosa, kita menyesal, maka kita akan mudah kembali pada Allah. Tapi bila hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bila kita jatuh dalam maksiat, tenggelam dalam dosa, kita nak bangun balik, nak kembali pada Allah sukar. Sebab kita dah jauh, tak ingat langsung dia. Jadi ingat Allah sama ada ketika buat ketaatan atau kemaksiatan. Begitu juga ketika kita senang ataupun ketika kita dalam kesusahan. Jadi itu maksud zikir. Zikir ni secara umum kita buat dengan hati, lidah kita lafazkan, dan dengan perbuatan-perbuatan kita melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 kata Allah Subhanahu wa taala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama ada lelaki atau perempuan, a'addallahu lahum, Allah sediakan untuk mereka maghfirah, keampunan. Kita banyak ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan untuk kita keampunan, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Jadi sebab tu kita nak belajar pada pagi ni apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita bangun daripada tidur. Tuan-tuan kalau bangun tidur baca doa apa tuan-tuan? Kaum ibu bangun tidur kita baca apa? Boleh, siapa boleh bacakan doa bangun tidur yang biasa dibaca? Tak ada? Alhamdulillah hillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dalam Sahih Al-Bukhari, kita dah masuk bab zikir dan doa ketika bangun tidur. Dalam Sahih Al-Bukhari daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia menyatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza akhadha madja'ahu minal lail, apabila Nabi SAW pergi kat tempat tidur dia, wada'a yadahu tahta khaddihi, kemudian Nabi SAW pun letaklah tangan dia kat bawah pipi dia, summa yaqul, kemudian Nabi SAW pun baca,
Allahumma bismika amutu wa ahya. Bila nak tidur, Nabi SAW baca, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Dengan namamu aku mati dan hidup. Allahumma bismika amutu wa ahya. Dalam riwayat lain, bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi dia ada beza-beza sikit lah susunan lafaz, tapi tak ada masalah. Nak baca Allahumma bismika amutu wa ahya boleh, ataupun bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi bila nak tidur, Nabi SAW baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Wa idza istaiqaza, dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan sebut alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, selepas dia mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Jadi kalau kita lihat dalam doa ini, Nabi SAW menyamakan tidur itu dengan apa? Dengan mati. Nabi SAW dalam doa bangun dan tidur, doa sebelum tidur dan doa bangun tidur ni, Nabi SAW menyamakan tidur itu dengan mati. Nanti kita lihat apa kaitannya. Dan hadis ni juga diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dengan dia menyatakan Nabi SAW apabila nak tidur, Nabi akan baca Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Dan bila nak bangun, Nabi SAW baca doa yang sama. Jadi dua sahabatlah daripada Huzaifah, daripada Al-Bara' bin Azib, menyatakan Nabi SAW bila nak tidur dan bangun akan baca doa ni. Jadi doa bangun tidur dimulakan dengan perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bangun tidur tuan-tuan, kita mulakan dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita baca setiap hari dalam solat kita. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah selepas Bismillahirrahmanirrahim disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud puji? Kita menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kepujian, dengan segala sifat kesempurnaan. Dan pujian itu adalah dalam bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah bagi kat kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah bagi kat kita tuan-tuan, daripada kita kecil sampai kita dewasa. Bayangkan kita waktu kecil, kita lahir, kita belum lagi mampu berfikir. Tapi siapa yang ajar seorang bayi itu bila dia haus pergi kat mak dia minum susu mak dia? Ada siapa ajar? Tak ada, tapi bayi itu tahu. Dia tahu macam mana nak menyusu. Allah Subhanahu wa taala yang bagi ilham kepada bayi tersebut. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ada anak dalam kandungan ibu dia, macam mana dia makan, dia tak makan macam kita, tapi dalam perut ibu tu dia dapat makanan dan semisalnya. Siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil itu, dia ada minta ke? Ya Allah bagi aku makan pagi ni, tak ada. Dia tak reti pun nak cakap apa, nak fikir pun tak reti, tapi Allah bagi. Kadang-kadang kita bila kita berdoa, kita minta sesuatu ke Allah Subhanahu wa taala, tak dapat, kita rasa ya apa ni, penat aku doa tak dapat-dapat. Kita bila satu benda kita minta kita tak dapat, kita rasa ungkit. Tapi kita lupa sejak kita lahir sampailah kita sekarang, berapa banyak nikmat yang Allah bagi kat kita yang kita tak pernah minta. Kita tak pernah minta. Kita lahir Allah bagi makan kat kita. Kita kecil, kita lahir tak reti fikir apa, cakap tak boleh. Kita tak ada doa pun kat Allah, tapi Allah bagi. Sejak kita hidup sampai sekarang, kita dapat nikmat oksigen, dapat bernafas. Ada siapa-siapa pernah minta kat Allah, ya Allah bagi aku boleh bernafas hari ni? Mungkin orang yang sakit, ada bahagian pernafasan tu dia pernah minta macam tu.
Tapi orang lain yang sihat, yang boleh je bernafas macam biasa, tak pernah minta ke Allah SWT. Tapi Allah bagi kat kita. Cuba kita ingat balik semalam, banyak apa benda yang kita buat, apa yang kita dapat, berapa banyak perkara yang kita dapat, kita tak pernah minta ke Allah. Tapi bila dapat satu perkara, kita minta, aku nak itu, nak ini, tak dapat, kita pun rasa terus kata, Allah tak makbulkan doa aku. Kita lupa segala benda yang kita dapat daripada Allah SWT. Kita lupa segala keburukan yang Allah palingkan daripada diri kita. Berapa banyak kali kita kadang-kadang kita ditimpa bahaya, tapi Allah SWT hilangkan bahaya tu daripada diri kita. Kita lupa semua tu hanya semata-mata sebab kadang-kadang satu permintaan kita tak dapat, lalu kita terus tuduh Allah tak mustajabkan doa kita. Na'udzubillah min zalik. Itu satu sangkaan buruk kepada Allah SWT, tuan-tuan. Jadi kita puji Allah di atas nikmat Allah yang sangat banyak kepada diri kita. Kita segala puji, alhamdulillah, segala puji. Ada fungsi alif lam tu bermaksud segala puji. Semua jenis pujian adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada manusia, tak ada makhluk yang akan dapat segala bentuk jenis pujian. Sebab manusia pasti ada kekurangan dekat diri mereka. Tapi Allah tak ada kekurangan. Tidak ada sifat yang kurang pada Allah, tidak ada sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala bentuk pujian layak diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahillazi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Maksudnya bila kita bangun daripada tidur tu, kita puji Allah, ya Allah, segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah sebab Kau hidupkan aku ba'dama amatana, selepas Kau matikan aku. Kita waktu tidur, tuan-tuan, kita macam keadaan orang mati. Kita tak sedar apa yang berlaku. Mungkin kita pernah dengar soalan, ada orang bertanya tentang alam kubur. Dia kata, logik ke ada alam kubur? Macam tak adil. Sebab ada orang yang dah mati, contoh nanti pada hari kiamat orang akan dibangkitkan, semua yang dalam kubur akan dibangunkan, betul kan? Kita akan bangun balik. Jadi ada yang mungkin mempersoalkan, dia kata macam tak logik, tak adil. Sebab apa? Ada orang yang dah mati beribu-ribu tahun sebelum hari kiamat, dan ada orang yang mungkin mati sehari sebelum hari kiamat. Kedua-duanya diazab. Tapi yang mati lama ni dia dapat azab kubur lama lah. Tapi yang mati sehari sebelum hari kiamat tu, dia kena azab kubur sehari sajalah. Kenapa mereka berfikir macam tu? Kerana mereka membandingkan kehidupan di alam barzakh dengan kehidupan ketika mereka hidup di dunia ni. Kita letak satu set timeline tu macam kita hidup di dunia. Sebab tu kita rasa, takkan macam ni, tak adil lah. Tapi tuan-tuan, kalau kita lihat apa hikmah disebutkan tidur itu sebagai kematian, kerana ada persamaan ketika tidur dengan keadaan kita ketika kita di alam barzakh. Waktu tidur, timeline kita dah berbeza. Walaupun kita tidur 8 jam, 8 jam sama macam orang lain, tetapi kadang-kadang dalam 8 jam itu kita bermimpi, kita macam kembali ke zaman kanak-kanak kita. Dalam masa 8 jam tu macam-macam benda, cerita kita macam flashback. Kan kalau kita mimpi itu macam flashback daripada zaman kanak-kanak sampailah kita dewasa. Kita macam flashback kisah-kisah yang bertahun-tahun. Jadi timeline ketika tidur tu dah berbeza. Walaupun kita tidur mungkin 8 jam, tapi dalam tempoh 8 jam tu kita recall macam kita sedang berada dalam situasi beberapa tahun. Siapa yang pernah bermimpi, dia mesti tahu tentang perkara tersebut. Sama juga ketika tidur tu, kadang-kadang kita baring macam tu je. Tapi kerana kita mengalami satu mimpi yang buruk, kita seolah-olah sedang berlari dalam tempoh yang masa yang lama, dan kita boleh terjaga, kita berpeluh-peluh. Kita terasa penatnya, sedangkan kita baring je. Sebab alam tidur dia alam yang berbeza. Ketika kita tidur, kita dah tak sama macam keadaan ketika kita jaga. Jadi sama jugalah alam barzakh, dia dah tak sama macam keadaan ketika kita hidup kat dunia ni. Walau kita rasa orang yang mati sehari sebelum kiamat tu, maksudnya alam barzakh dia pendek, kita nampak dari sudut mata kita. Tetapi orang yang di dalam tu je yang rasa betapa lamanya dia. Jadi tak sama dengan kehidupan kita di dunia.
Kemudian Nabi SAW baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Kepadanya lah kita akan kembali, dikumpulkan pada hari kebangkitan. Jadi doa ini juga menetapkan bahawa pada hari kiamat kita akan dibangkitkan. Semua akan mati dan akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Dan inilah perkara yang sebahagian kaum musyrikin tak boleh terima. Macam mana orang yang mati boleh bangun balik? Macam mana orang yang mati boleh hidup balik? Sebab tu dalam Al-Quran banyak kali Allah sebut perkara ni. Sebab mereka menggunakan logik akal mereka. Mereka rasa orang yang mati tak logik boleh bangun. Macam mana Allah nak hidupkan balik? Sebab itu dalam Al-Quran sering dipersoalkan kepada mereka. Allah bagi persoalan. Antaranya Allah bandingkan, apa susahnya nak dihidupkan orang yang dah mati, sedangkan manusia tu sendiri dia diciptakan daripada tidak ada kepada ada. Kalau kita lihat daripada konteks kudrah kita sebagai manusia, mewujudkan benda yang dah sedia ada tu lagi senang ke mewujudkan benda yang sebelum ni tak ada? Mesti mewujudkan benda yang dah ada kan? Jadi Allah nak bagi kita fikir, kalaulah manusia ni pada asalnya tak ada, Bani Adam ni pada asalnya tak wujud, Allah boleh wujudkan, apa yang susah untuk Allah hidupkan balik orang mati? Daripada tak ada boleh jadi ada. Ini kan pula benda dah sedia ada, cuma nak hidupkan balik je. Lagi senang. Untuk Allah semua benda senang, tapi Allah nak kita fikir, apa yang susah untuk Allah? Kamu boleh terima Allah boleh hidupkan manusia, boleh wujudkan manusia daripada tak wujud kepada wujud, tapi kamu tak boleh terima Allah hidupkan benda yang dah mati? Maksudnya fikiran orang musyrikin tu tak rasional. Jika mereka boleh terima bahawa Allah mewujudkan manusia daripada sebelum ni, kita tahu sebelum Bani Adam manusia tak wujud. Alam ni sebenarnya tak wujud kecuali lepas Allah ciptakan. Kalau kita boleh terima perkara tersebut, kenapa kita tak boleh terima benda yang dah mati Allah hidupkan? Jadi Allah menguji akal orang musyrikin. Cuba fikir balik. Sebab tu dalam Islam kita disuruh berfikir. Kadang-kadang kita tak berfikir, kita disuruh berfikir. Islam tak larang kita berfikir. Supaya bila kita berfikir, baru kita dapat rasionalkan cara fikir kita. Kalau tak, kadang-kadang cara fikiran kita kontradik, saling bercanggah antara satu sama lain. Dan itulah yang berlaku kepada golongan musyrikin. Dia percaya Tuhan ciptakan dia, tapi dia tak percaya Tuhan boleh hidupkan balik dia lepas dia mati. Kontradik. Sama juga golongan musyrikin. Dia percaya Allah yang bagi dia rezeki. Dia percaya Allah yang ciptakan dia. Dia percaya Allah yang turunkan hujan. Tetapi bila dalam ibadah dia minta ke selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kontradik. Mereka percaya Allah ciptakan mereka, bagi mereka rezeki, tapi bila berdoa, beribadah, mereka minta ke benda lain. Jadi umat Islam, umat yang mentauhidkan Allah, dia kena konsisten, rasional. Bila kita tahu Allah yang bagi kita rezeki, Allah yang jaga kita, Allah yang turunkan hujan, Allah yang ada kuasa mutlak kawal alam ni, maka secara automatik kita hanya tahu bahawa hanya Allah yang berhak kita sembah. Itulah umat yang mentauhidkan Allah. Kalau kita rosak akal kita, kita percaya Allah ciptakan kita, tapi kita doa kepada selain Allah, maka kita dah jadi otak kita tak rasional macam orang-orang musyrikin. Semoga Allah jaga kita daripada akal kita rosak menjadi manusia yang tak dapat berfikir dengan rasional. Nauzubillah min zalik. Kita nak lihat beberapa ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan tidur ini dengan kematian. Kita lihat dalam surah Al-An'am ayat ke-60. Al-An'am ayat 60. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah yang mematikan kamu di waktu malam, dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى.
Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur kamu yang telah ditentukan. Thumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya lah kamu akan kembali. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kemudian dia akan beritahu kepada kamu tentang apa yang pernah kamu lakukan. Surah Al-An'am ayat 60. Allah kata, dialah yang mematikan kamu pada waktu malam, dan dia mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Jadi mematikan dalam ayat ni, yatawaffakum, mewafatkan kamu, mematikan kamu pada waktu malam, merujuk kepada tidur. Jadi dalam Al-Quran, tidur digambarkan sebagai kematian. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranil Azim menyatakan, Allah menyatakan sesungguhnya dia akan mematikan hamba-hambanya ketika tidur di malam hari. Dan inilah kematian yang kecil. Inilah kematian yang kecil. Dalam ayat lain, dalam surah Az-Zumar ayat 42, saya bacakan maksud dia terus. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa ketika dia belum mati di waktu tidurnya. Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi sekali lagi dalam surah Az-Zumar Allah samakan tidur itu dengan kematian. Wa huwa allazi ini tadi kita dah baca tadi Al-An'am. Jadi Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, Allah menyatakan, Allah menyebutkan tentang dua kematian, iaitu kematian kecil dan kematian besar. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kematian kecil, iaitu tidur. Kematian besar ni ketika nyawa kita ditarik. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita nak tidur, kita sebut tentang kematian. Bismillah, dengan nama Allah, amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Jadi tuan-tuan, bila kita bangun tidur, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberikan peluang untuk bernafas, masih diberikan peluang untuk kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tidur, kita baca doa tidur, kita baca zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, yang insya-Allah kita akan belajar lagi nanti, supaya kalaulah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala kita mati malam tu, biarlah ucapan terakhir kita tu zikir-zikir kepada Allah. Biarlah perkataan terakhir kita sebelum kita tidur, sebelum kita mati, ialah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, kalau sebelum tidur kita tengok benda tak elok, kita buka handphone tengok video-video tak elok, kita dengar lagu-lagu tak elok yang tak bagus, lepas tu kita tidur, tiba-tiba kita tidur dan tak bangun-bangun dah lepas tu. Malangnya hidup kita. Kita akhiri hidup kita dengan kemaksiatan kepada Allah. Jadi mungkin itulah hikmah kenapa banyak zikir yang diajar oleh Nabi SAW sebelum kita tidur. Supaya kalaulah kita ditarik nyawa kita ketika tidur tersebut, maka kita akhiri kehidupan kita dengan perkataan yang baik. Dengan perkataan yang baik. Jadi hari ini kita dah belajar doa yang pertama. Bangun tidur kita sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan saya yakin tuan-tuan, ibu-ibu semua, bapa-bapa semua hafalkan doa ni kan? Tak perlu kita ulang lah. Jadi kita nak masuk doa yang kedua atau yang terakhir untuk pagi ni. Saya dah 7 suku. Daripada Ubadah bin As-Samit, daripada Nabi SAW, Nabi SAW sebut, man ta'arra minal lail, sesiapa yang terjaga bangun daripada waktu malam, bangun daripada tidur, faqal, lalu dia membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu antara doa bangun tidur, zikir bangun tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar,
la haula wala quwwata illa billah. Hafalkan semua kan? Cuma mungkin kita tak tahu sebelum ni, yang ni doa antara zikir bila bangun tidur. Tapi zikir tu kita dah hafal kan? Senang je, la ilaha illallah wa la syarikalah tu sampai lahul mulku wa lahul hamdu tu kita dah baca lepas solat. Lepas tu tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar pun kita dah hafal. La haula wala quwwata illa billah hil aliyil azim pun kita dah hafal. Cuma kita mungkin tak tahu itulah antara yang patut kita baca bila bangun daripada tidur. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang bangun daripada tidur pada waktu malam, lalu dia baca zikir ni, kemudian dia berdoa, summa qal Allahumma ghfirli. Lepas dia baca zikir tu dia berdoa, ya Allah ampuni aku. Atau dia berdoa dengan doa yang lain, ustujibalahu. Maka bila dia berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jawab doa dia. Jadi bila kita zikir, kita mulakan bangun kita, lepas kita baca alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kita membacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu kita pentul doa, ya Allah ampuni aku. Allah akan ampuni kita. Dan kita tambah doa-doa lain. Apa lagi permintaan yang kita nak untuk hari tersebut, kita minta ke Allah. Kata Nabi SAW, ustujibalahu, akan dijawab doa dia, akan dimakbulkan doa dia. Fa in tawadda'a wa shalla, kalau dia berdoa, seandainya dia berwuduk, fa in tawadda'a, dia berwuduk, wa shalla, dan dia dirikan solat, kubilat solatuhu, diterima solatnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita ditakdirkan Allah terjaga, kadang-kadang terutama kalau kita dah tua, macam mak saya kat kampung, mak saya kata kadang terjaga pukul 3, tak dapat nak tidur macam dulu, jenis lama kan, kejap-kejap terjaga, kejap-kejap terjaga. Jadi bila dah terjaga tu, baca terus zikir ni, doa ke Allah SWT. Daripada kita termenung, kadang-kadang kita bila kita susah tidur tu, kita duduk termenung, duduk fikir kenapa susah tidur. Bila kita duduk termenung macam tu, lagi masalah jiwa yang kita hadapi. Jadi alang-alang dah terjaga tengah malam tu, mungkin terjaga pukul 2, terjaga pukul 3, terus ucap zikir ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis, sampai la haula wala quwwata illa billahil azim. Lepas tu doalah ke Allah apa yang kita nak, mintalah apa saja. Kalaulah kita kata, ya Allah aku sekarang susah nak tidur, hadapi masalah nak tidur, asyik terjaga-jaga, mintalah ke Allah waktu tu, ya Allah bagilah aku tidur yang elok. Sebab bila kita badan asyik terjaga-jaga, siang badan kita sakit kan, rasa tak larat nak buat kerja. Jadi kita minta ke Allah. Kemudian kalau waktu tu tak ngantuk sangat, kadang-kadang kita terjaga kejap, kita ngantuk sangat. Tapi kalau tak ngantuk sangat waktu tu, terus ambil wuduk, kita terus dirikan solat. Jadi waktu tu bila kita baca doa, Allah akan terima. Bila kita solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima solat kita. Jadi zikir ni dimulakan dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi itu kalimah tauhid. Kalimah inilah yang membezakan kita dengan orang musyrikin. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah ni apa tuan-tuan? Maksudnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebagai umat yang bertauhid, kita bukan sekadar mengakui Allah tu Tuhan kita, bahkan kita menafikan perkara-perkara lain daripada disembah. Tak boleh kita sembah Allah tapi kita sembah benda yang lain, tak boleh. Sebab tu kalimah tauhid tu disebut la ilaha. Dia mula dengan nafi dulu. Dia kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Jadi tauhid kena ada nafi dan kena ada penetapan. Kita nafikan benda-benda lain, kita meyakini bahawa benda lain tak berhak disembah, dan kita pun tak sembah benda lain, dan kita sembah Allah saja. Kita tak boleh nafi semata, kata oh tak ada benda yang boleh disembah. Itu jadi etis lah. Sebab dia tak sembah Tuhan langsung, tak percaya Tuhan langsung. Dan kita juga tak boleh sembah Allah bersama, dalam masa yang sama kita sembah perkara-perkara yang lain juga, pun tak boleh juga. Itulah perangai orang musyrikin. Orang musyrikin tuan-tuan, bukan dia tak sembah Allah, dia sembah Allah, tetapi
dia berdoa pada Allah, minta ke Allah, dia doa juga kat benda lain. Dalam dia sembahyang, dia sembah benda Allah, dia sembah perkara lain. Sebab tu dipanggil dia syirik. Sebab syirik tu menyekutukan. Bukan dia tak percaya Allah, bukan dia tak percaya, tak sembah Allah langsung, tapi dalam masa sama dia sembah perkara yang lain. Sebab tu syirik. Maksudnya dia memberi satu perkara yang sepatutnya hanya diberikan kepada Allah, dia kongsikan antara Allah dengan makhluk yang lain. Itu syirik. Kemudian kita ulang lagi, kita dah sebut tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kita ulang lagi, wahdahu la syarikalah. Wahdah, Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sesiapa yang berkongsi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang balik, kita kuatkan lagi. Kita dah kata la ilaha illallah, kita ulang lagi wahdahu la syarikalah. Maksud dia sama, tapi maksud bila kita ulang, kita nak menunjukkan benda tu sangat penting. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada sesiapa pun yang berkongsi dengan dia. Lahul mulk, bagi dialah kekuasaan, dialah yang memiliki pemerintahan. Kita kalau kita diberikan kuasa, kita ada kuasa pemerintahan, kita jangan sombong. Sebab ada raja kepada segala semua raja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia bila diuji dengan kekuasaan, dengan jawatan, yang mana di bawah dia ada orang-orang bawahan dia, ada orang-orang yang dia perintah, kadang-kadang manusia tewas dengan ujian tersebut. Mulalah dia nak menzalimi orang-orang yang di bawah dia. Mulalah dia tak memberikan hak kepada orang-orang yang sepatutnya diberikan hak. Mulalah dia paksa orang ikut cakap dia. Jangan petikai dia. Kita kalau Allah bagi kita satu kuasa, jawatan yang tinggi, ingat Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala raja kepada segala raja. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki segala bentuk pemerintahan. Kekuasaan yang kita ada terhad. Jadi kita jangan sombong dengan jawatan atau kuasa yang kita ada. Walahul hamdu, dan segala baginya segala bentuk pujian. Subhanallah. Kita sebut subhanallah. Apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah apa? Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah ni menggambarkan sifat-sifat Allah. Jadi sebagaimana nama Allah indah, sifat-sifat Allah pun indah. Sifat-sifat Allah juga mulia. Jadi bila kita sebut subhanallah, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada sifat menzalimi hamba-Nya. Maha suci Allah daripada sifat memungkiri janji. Maha suci Allah daripada sifat jahil, tak tahu, tak melihat, tak mendengar. Maksudnya kita nafikan semua sifat kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucap Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, yang lebih besar daripada segala sesuatu. Kemudian kita ucap la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan tahu apa nama zikir ni, la haula wala quwwata illa billah? Siapa tahu nama dia apa? Kebiasa baca kan? La haula wala quwwata illa billah. Kan saya nasyid kan? La haula wala quwwata illa billah. Nama zikir ni hauqalah. Hauqalah. Ni para ulama panggil dia hauqalah. Bukan hauqalah, haulaqah. Haulaqah. Dia macam bismillah, kita panggil basmalah. Jadi la haula wala quwwata illa billah ni para ulama dia ambil daripada huruf-huruf yang ada tu, dinamakan zikir ni dengan zikir haulaqah. Al-Imam Ibn Athir rahimahullah menerangkan bahawa perkataan hauqalah atau haulaqah ni dia ambil daripada lafaz huruf-huruf yang ada pada zikir tadi, la haula wala quwwata illa billah. Jadi tuan-tuan, pagi ni kita nak baca sikit beberapa, kita tamatkan majlis kita dengan kita tengok beberapa hadis yang menceritakan tentang fadilat, kelebihan kita ucap la haula wala quwwata illa billah ni, zikir hauqalah atau haulaqah ni.
Pertamanya dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW pernah sebut, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, qul, sebutlah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. La haula wala quwah, tidak ada daya dan kekuatan illa, kecuali, billah, dengan Allah. Nabi SAW suruh sahabat baca zikir ni. Kata Nabi SAW, fa innaha kanzun min kunuzil jannah, sesungguhnya ia merupakan harta karun di syurga. Maksudnya bacaan la haula wala quwata illa billah ni kita akan dapat pahala yang banyak. Jadi mulakan hari kita dengan zikir ni. Dalam riwayat yang lain daripada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, bahawa ayahnya menyerahkan dia kepada Nabi SAW untuk berkhidmat pada baginda. Lalu dia kata, famarra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW lalu berhampiranku, wa qad sallaitu, dan aku baru selesai mendirikan solat. Fadarabani birijlih, lalu Nabi SAW menyentuhku dengan kakinya. Kata Nabi SAW, ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Nabi SAW kata kat Qais bin Sa'ad, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu pintu daripada pintu-pintu di syurga? Qultu bala. Jadi Qais bin Sa'ad kata, nak, mesti aku nak. Nabi SAW kata, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Jadi kita banyakkanlah zikir la haula wala quwata illa billah. Dan bila bangun tidur kita baca zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu doa kat Allah, minta apa saja yang kita nak daripada Allah Subhanahu taala. Kemudian apa lagi berkaitan zikir ni daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi SAW sebut, man qala idza kharaja min baiti, sesiapa yang membaca zikir hauqalah ini, la haula wala quwata illa billah ini, apabila dia keluar dari rumah dia baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bila keluar rumah kita baca bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita baca macam tu, maka dikatakan kepadanya, yuqalu lahu kufita wa wukita, engkau telah dicukupkan dan dilindungi. Dan kata Nabi SAW, wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan pun akan meninggalkan dia. Tuan-tuan, kita keluar rumah setiap hari, kita tak tahu apa yang akan berlaku kat luar tu kan. Kita hantar anak kita pergi sekolah, ajar anak kita baca doa ni, dia pergi sekolah, ajar dia. Sebab kat luar ni ada banyak kejahatan, manusia yang jahat. Kadang-kadang kawan-kawan yang ajak anak kita buat benda tak elok. Jadi ajar anak kita bila keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi dia akan dicukupkan keperluan dan akan dilindungi, dan syaitan akan meninggalkannya. Kata Nabi SAW daripada Abdullah bin Amr, Nabi SAW kata, tidaklah ada di atas muka bumi ini seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dia ucap tidak ada la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah illa kuffirat anhu khatayahu, melainkan pasti akan dihapuskan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahr, walaupun dosa-dosa dia seperti buih-buih di lautan. Jadi tuan-tuan, hari ini kita dah belajar beberapa doa dan zikir yang mana saya yakin semua kita dah hafal. Cuma kita mungkin tak tahu nak baca bila. Zikir-zikir ni kita boleh baca bila-bila masa. La haula wala quwata illa billah tu bila-bila masa boleh baca. Cuma ada pada waktu-waktu tertentu yang memang disunahkan kita baca benda tu. Jadi janganlah kita pergi baca doa-doa yang orang reka. Tuan-tuan, saya waktu kecil-kecil dulu, yalah, ilmu pengetahuan orang dulu tak banyak. Saya waktu kecil dulu, waktu nak tidur, saya diajar baca satu bacaan, tapi bukan bacaan yang Nabi SAW ajar. Bila dah besar baru saya tahu, ya Allah, bacaan ni syirik rupanya.
Waktu nak tidur dulu, kecil-kecil saya beramal apa? Sebelum tidur saya baca, Ya Mahdi, Ya Mahdali, Ya Saman, Ya Saman. Apa maksudnya tu? Kita seru siapa tu? Sebelum tidur. Sebelum tidur, setiap malam, waktu kecil. Saya akan baca benda tu. Ya Mahdi, Ya Mahdali, Ya Saman, Ya Saman. Bila saya baca, saya dah besar, saya kata, mana datang bacaan ni? Saya pun cuba cari-cari. Rupanya waktu malam sebelum tidur tu, saya pergi seru orang-orang yang dikatakan mereka wali Allah. Bayangkan sebelum tidur kita pergi seru orang lain. Wahai Mahdi, wahai Mahdali, wahai Saman. Waktu malam nak tidur kita seru Allah. Tapi na'udzubillah min zalik, itu yang ada dalam masyarakat. Alhamdulillah, zaman sekarang manusia dah ada kesedaran lah. Zaman dulu-dulu kan kadang-kadang kesedaran agama kurang. Jadi kita pun mohonlah keampunan kepada orang-orang dulu yang mungkin tersilap, mungkin tak sengaja mengajarkan benda-benda macam ni. Jadi biarlah malam sebelum tidur kita akhiri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sebelum kita bersurai untuk sesi pagi ni, ada sebarang soalan? Kaum bapa ada soalan? Maaf terlajak sikit pagi ni, sebab nak habiskan topik ni. Kaum ibu ada soalan? Tak ada. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.